Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Yang ini pendedahan paling menarik sekali. Apabila Sanusi buat pengakuan yang kita tidak jangka-jangkakan berkaitan dengan curi unsur nadir bumi. Dipetik daripada Malaysia Kini. Dengan tajuk, Sanusi akui pernah jumpa suspek curi unsur nadir bumi. Netizen mula bertanya, Sanusi dah mula buat U-turn ke, kata mereka. Tak tahulah apakah itu U-turn atau tidak, terpulanglah pada mereka. Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Maknor mengakui pernah bertemu seorang warga China yang kini diburu berhubung kecurian unsur nadir bumi REE di negeri itu. Bagaimanapun, Sanusi berkata urusan warga China itu adalah dengan pejabat tanah dan galian Kedah serta Menteri Besar Incorporated MBI milik kerajaan negeri yang mana tidak melibatkan dirinya. Sanusi memberitahu Malaysia Kini yang individu tersebut memiliki syarikat tenaga solar yang mengadakan usaha sama dengan MBI dan telah berada di Malaysia sebelum dia menjadi Menteri Besar pada tahun 2020. Saya tak ingat berapa kali jumpa dengan individu itu. Yang saya ingat, jumpa di pejabat sekali dan rumah terbuka hari raya sekali, katanya ketika dihubungi. Walau bagaimanapun, kata Sanusi, mereka tidak boleh berkomunikasi memandangkan warga China itu tidak berbahasa Inggeris dan Melayu. Jumpa pun tak boleh cakap apa sebab dia tak tahu bahasa Inggeris. Dia sudah ada di negara ini sebelum saya jadi Menteri Besar lagi. Saya tak tahu sejak bila, kata Sanusi. Malaysia Kini tidak mendedahkan nama suspek kes jenayah selagi dia belum dituduh di mahkamah. Sanusi berkata demikian ketika menjawab soalan berhubung sidang media Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail di Alosta, di mana dia mendedahkan gambar Sanusi bersama-sama dengan suspek. Saifuddin berkata, tidak salah untuk Sanusi bergambar dengan individu tersebut, namun tidak seharusnya menafikan yang dia mengenalinya. Terang ada surat dari Menteri Besar dan CEO MBI dengan nama dua warga China yang saya bangkitkan berkali-kali. Menteri Besar harus bertanggungjawab menjawab soalan yang dibangkitkan, kata beliau. Sanusi kata suspek bawa penterjemah. Bagaimanapun, dalam ucapan di Kuala Kedah hari ini, Sanusi berkata, dalam pertemuan dengan suspek, individu itu ada membawa penterjemah bersama-samanya. Dialah cerita kad saya pasal dah bagi kad MBI RM 5 juta sebelum ini, dia dah habis RM 30 juta. Dia dah buat macam-macam persiapan dan dah ada perjanjian dengan MBI sebelum saya masuk ofis, kata beliau. Bila saya jadi Menteri Besar, jadi saya kata teruskan saja. Buatlah apa yang nak buat, tapi make sure pastikan ikut undang-undang, kata beliau dipetik Berita Harian. Pemimpin PAS itu turut mendakwa dia hanya sedar Saifuddin merujuk individu tersebut selepas melihat gambar yang didedahkannya. Sementara itu, Sanusi turut mempersoalkan tindakan Saifuddin yang memberi tumpuan terhadap kes di Kedah di saat adanya ada hanya perlumbungan haram REE di seluruh negara. Katanya, ia berdasarkan kenyataan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dalam mesyuarat Majlis Mineral Negara bahawa ada 60 lombong haram REE. Pasal apa Pudin etek serang Kedah, kata beliau. Dan kenapa etek masa pilihan raya dan pasal apa tak etek sebelum ini atau selepas pilihan raya? Pasal hang nak main politik, nak ambil kesempatan isu REE, nak burukan orang, kata Sanusi. Dia tak elok, hati tak murni. Pi cari lagi 59 lombong tu. Ada di Negeri Sembilan, Pahang, Perak. Awak tak pi siasat. Pasal apa mai ke Kedah je, kata beliau. Pasal hang nak bunuh Sanusi. Nusi ni nyawa lihat bos, dia payah mati, katanya seperti dipetik. Setiausaha Agung PKR itu dalam ceramahnya di Kedah Sempena PRN kali ini telah membangkitkan dakwaan mengaitkan Sanusi dengan kes REE di hutan simpan Bukit Enggang, Sik, Kedah. Sanusi menafikan dakwaan yang dibuat dan mengancam untuk memfailkan saman, namun Saifuddin mempertahankan dakwaannya dan terus membuat pendedahan berkenaan isu tersebut. Individu yang dinamakan Saifuddin dalam sidang medianya adalah milik salah seorang daripada dua warga China yang sering disebut dalam ceramahnya yang didakwa diambil kerja oleh MBI untuk kerja penerokaan REE.
Seorang warga China dikatakan telah ditangkap ketika menceroboh hutan simpan bersama 380 biji nadir bumi, manakala seorang lagi yang dibangkitkan Saifuddin hari ini dilaporkan menghilangkan diri. Sementara itu, Saifuddin berkata selaku ahli lembaga penasihat MBI, Sanusi tidak sepatutnya mencuci tangan daripada hal ehwal syarikat itu dan menyabitkan kelemahan syarikat itu kepada CEO Muhammad Sobri Osman. Dia juga menyangkal dakwaan Sobri bahawa dua individu tersebut bukan bekerja di bawah MBI. Dia mendedahkan apa yang didakwa sebagai surat daripada Sobri kepada Hamzah Zainuddin ketika menjadi Menteri Dalam Negeri bagi mendapatkan pas pekerja dan kelulusan daripada Jabatan Immigration. Jelas ada permohonan pas lawatan iktisas kepada dua warga China ini dengan majikannya adalah MBI. Kini penafian dibuat oleh pengurusan tertinggi perbadanan itu, katanya lagi. Semalam MBI membuat laporan polis bagi menafikan dakwaan Saifuddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda di petik daripada Malaysia Kini dengan tajuk Sanusi akui pernah jumpa suspek curi unsur nadir bumi, diterbitkan pada 1 Ogos 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas Dominic Lau, isu beliau dihalau mengikut laporan, beliau dihalau daripada kempen pilihan raya negeri di Pulau Pinang. Hari ini kita pula digemparkan dengan satu lagi pendedahan menarik daripada Presiden Gerakan ini. Beliau mengesahkan bahawa PN tak beri dana kempen untuk calon. Wah, ini betul-betul menariklah kan. Memang menarik. Jadi kalau tidak diberi dana untuk kempen calon, dari mana duit mereka? Presiden Gerakan Dominic Lau mengesahkan Ibu Pejabat Perikatan Nasional PN tidak memperuntukkan sebarang dana kepada calonnya bagi pilihan raya negeri di 6 negeri. Mereka juga tidak menyediakan bendera dan bahan kempen, menyebabkan parti itu terpaksa menggunakan baki bendera dan bahan kempen pilihan raya umum tahun lalu. Lau memberitahu Malaysia Kini malam tadi bahawa disebabkan pembukaan akaun bank bersatu oleh kerajaan, calon PN dalam pilihan raya negeri PRN membiayai sendiri kempen mereka. Di pihak kami, gerakan hanya boleh membantu dengan membantu mereka calon membayar deposit, tetapi yang lain adalah pembiayaan sendiri, kata beliau lagi. Lau yang merupakan calon bagi kerusi bayan lepas di Pulau Pinang berkata, sebagai presiden parti dia juga membiayai sendiri kempennya. Sukar untuk kami mencari penaja. Banyak topi, bendera dan barangan lain yang tersisa daripada pilihan raya umum ke-15 dan semua calon kami menggunakannya, kata beliau lagi. Lau menjelaskan bahawa bendera dan bahan kempen ini tidak dikitar semula dan digunakan semula. Sebaliknya, sisa daripada pilihan raya sebelum ini kita gunakan. Selepas pilihan raya umum ke-15 pada November tahun lalu, PN berdepan dakwaan berhubung sumber dana pilihan raya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kemudian melancarkan siasatan dan membekukan akaun bersatu pada Januari tahun ini, diikuti dengan menutup akaun itu pada 11 April lalu. Sabtu lalu, 29 Julai, Pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin berkata, memandangkan pihak berkuasa telah membekukan akaun mereka, pembangkang tidak perlu mempersoalkan dana kempen PN kerana kebanyakannya daripada dana atau derma orang ramai. Saudara-saudara sekalian, selepas daripada perkara yang hangat sekarang ini tentang dana kempen untuk calon PN, apa yang menarik ialah apabila seorang pemimpin daripada UMNO, Barisan Nasional, iaitu Nur Jazlan, mengatakan itu ialah kifara kerana menganiaya UMNO. Apa tu kifara? Nah, menurut beliau, semua perbuatan bersatu adalah satu kifara dan hukum karma kepada Muhyiddin dan parti berkenaan yang menganiaya UMNO, kata beliau. Beliau merujuk kepada satu perkara, iaitu calon PN hadapi masalah dana, itu adalah kifara kerana aniaya UMNO, kata beliau. Dan beliau kata UMNO pernah merasakan perkara tersebut dan kini, kata beliau, ini adalah
uh, masanya untuk parti bersatu dan PAS merasakan pula macam mana pedih serta sakitnya bila kena batang tubuh sendiri. Biarlah Muhyiddin cari cara lain untuk perkudakan PAS sepanjang PRN ini, kata Nur Jazlan lagi. Beliau juga mengatakan bersatu pun bukannya ada jentera kempen. Semuanya mereka harapkan jentera PAS untuk buat kerja kempen calon PN, terutamanya calon bersatu, kata beliau. Mungkin ini merujuk kepada jentera kempen yang mana sebenarnya UMNO adalah jentera kempen daripada Muhyiddin ialah sebenarnya datang daripada asalnya akar umbi UMNO dan Barisan Nasional, kerana Muhyiddin berasal daripada Barisan Nasional UMNO. Jadi adakah jentera-jentera beliau itu telah pun kembali semula ke pangkuan UMNO, sehingga Nur Jazlan mengatakan bahawa bersatu pun bukan ada jentera kempen, semuanya hanya mengharapkan jentera PAS. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya netizen menulis bertubi-tubi. Mereka kata bagaimanapun dianiaya, kalau orang itu benar, beliau tetap akan berada di pihak yang benar. Bagaimanapun orang mencari kesalahan, kalau memang orang itu berada di tempat yang benar, beliau tetap akan menang juga. Dengan kata yang paling mudah, orang yang benar akan tetap benar. Orang yang salah bagaimanapun berjuang mau jadi benar, dia akan tetap benar. Orang yang salah tetap salah. Begitulah kan. Hari ini disahkan bahawa polis mengesahkan tiada unsur kempen dalam ucapan Fahmi. Baru-baru ini tular di media sosial, di TikTok, di Twitter, di Instagram, di Facebook. Mereka kata Fahmi mengambil kesempatan sebagai menteri, berucap di masjid, dan telah melanggar arahan daripada raja-raja supaya tidak berkempen atau berucap berpolitik di masjid. Namun Fahmi telah pun berkata beliau menafikan perkara itu dan beliau mempertimbangkan akan mengambil tindakan. Dan hari ini selepas polis membuat siasatan terhadap video yang tular itu, polis sahkan tiada unsur kempen dalam ucapan Fahmi. Rupa-rupanya apa yang berlaku? Mari kita dengar. Polis mengesahkan tiada sebarang unsur kempen berhubung ucapan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil dalam ruang solat utama Masjid Nurul Yakin, Kampung Melayu, Seri Kundang, Rawang, Ahad lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan berkata, ia hasil penelitian terhadap rakaman video berdurasi 12 minit berhubung ucapan Fahmi di masjid berkenan. Dalam tempo 12 minit, ucapan daripada Menteri adalah penerangan berhubung kumpulan muzik The 1975. Kita memanggil 8 saksi termasuk pengadu dan mereka yang hadir bersama ketika ucapan itu dibuat. Katanya pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Selangor hari ini. Beliau berkata pihaknya juga mengenal pasti pemilik akaun yang menyebarkan video itu dan usaha mengesannya sedang giat dilakukan kerana membuatkan kenyataan tidak benar. Aduh, kesian jugalah kan orang yang memiliki akaun yang menyebarkan video ini. Nanti dia akan minta maaf. Saya yakin dia akan minta maaf dan dia akan kata dia tidak sengaja dan dia tidak ada niat untuk menyebarkan video itu dan tidak ada niat jahat terhadap Fahmi Fadzil. Itu keyakinan saya lah, dia akan minta maaf dan dia akan rasa kesal. Dan semoga perkara ini tidaklah sampai ke mahkamah. Harap-harap macam itulah kan, selesaikan sajalah di luar mahkamah. Lagipun polis sudah mengesahkan bahawa tiada unsur kempen dalam perkara ini. Katanya tindakan akan diambil kepada orang yang menyebarkan berita berkenan. Jika perkara yang benar, okey. Tetapi yang memfitnah adalah suatu kesalahan di bawah jenayah. Kes disiasat mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 4E dalam kurungan 1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 katanya.
Pada Isnin, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan menerima aduan dan menjalankan siasatan mengikut Seksyen 12 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 berhubung insiden berkenaan. Pengarah JAIS Datu Muhammad Shah Zihan Ahmad dilaporkan berkata, tindakan lanjut akan diambil selepas siasatan selesai. Dalam pada itu, Hussein memberitahu sebanyak 272 laporan polis diterima dengan 7 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh kempen pilihan daerah negeri PRN Selangor yang bermula pada Sabtu lalu. Ini termasuk satu kejadian mencuri bendera kempen yang berlaku di Tanjung Sepat. Kebanyakan kes disiasat mengikut Seksyen 427 dan Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Kesalahan Pilihan Raya 1954 katanya lagi. Jadi akhirnya hari ini disahkan orang yang benar tetap benar, orang yang salah akan dicari. Disangkakan kes ucapan daripada Fahmi Fazil di sebuah masjid itu akan menyebabkan beliau akan kalah atau membawa masalah besar. Rupa-rupanya lain pula yang jadi. Apa yang terjadi? Polis sahkan tiada unsur kempen dan kali ini polis pula memburu. Polis berkata sedang pihaknya juga mengenal pasti pemilik akaun yang menyebarkan video itu dan untuk usaha mengesannya sedang giat dilakukan untuk kerana membuat kenyataan tidak benar. Kesian juga lahan orang yang macam ni. Apa boleh buatlah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.